benda yang sifatnya tauqifi, iaitulah dengan para sahabat melakukannya dengan izin ataupun dengan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti disebut oleh para ulama ulumul Quran. Jadi kedudukan surah ini merupakan yang ke-46 daripada 114 surah Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Ahqaf ni termasuk surah-surah Makkiyah, melainkan ada beberapa ayat disebut oleh para ulama tafsir, sebahagian mereka mengatakan ia turun di Madinah. Jadi dinamakan dengan Al-Ahqaf, iaitulah maksudnya bukit-bukit pasir, dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat dalam ayat 21 surah ini. Ini merujuk kepada Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ini adalah tempat yang digambarkan, diterangkan bahawa Nabi Hud AS telah pun menyampaikan dakwahnya kepada penduduk di Al-Ahqaf, yang pada hari ini dinamakan sebagai Rubu'ul Khali. Kalau kita menaiki kapal terbang menuju ke Saudi, menuju ke Jeddah, maka kita akan melihat tempat namanya Rubu'ul Khali, tempat yang telah diutuskan Nabi Hud di sini. Nampaknya kaum tersebut tetap ingkar, sekalipun mereka telah diperingatan oleh rasul-rasul yang ramai sebelum itu. Akhirnya Allah SWT telah menghancurkan mereka dengan tiupan angin kencang. Ini merupakan satu isyarat daripada Allah SWT kepada kaum musyrikin Quraisy bahawa mereka pun akan dihancurkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Nabi Muhammad SAW. Ikhwati fillah, pokok-pokok asas daripada surah Al-Ahqaf ini, asasnya secara umumnya perkara yang disebut di surah ini. Yang pertama, urusan keimanan kepada Allah SWT, dalil-dalil yang merupakan bukti keesaan Allah SWT, dan bahawa penyembah-penyembah berhala adalah golongan sesat. Orang-orang beriman mendapat kebahagiaan, dan golongan kafir bagi mereka ni azab. Seterusnya menjelaskan tentang bukti keimanan risalah Rasulullah SAW tidak hanya terbatas kepada manusia sahaja, malahan kepada golongan jin. Perkara kedua yang diutarakan dalam surah ini, tuan-tuan, iaitu berkaitan hukum hakam, perintah kepada manusia sepatutnya kepada ibu bapa, memuliakannya, mengerjakan apa yang diridai Allah SWT terhadapnya, dan larangan menyakiti hatinya. Perkara ketiga berkaitan dengan kisah-kisah, sebagai contohnya kisah Nabi Hud AS dan kaum. Selain itu, tuan-tuan yang mulia sekalian, golongan yang mementingkan kenikmatan hidup dunia akan menghadapi kerugian kelak di akhirat. Orang yang beriman kepada Allah SWT dan istiqamah dalam kehidupannya, tidak ada kebimbangan bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Inilah lebih kurang pada permulaan surah Al-Ahqaf ni yang akan kita terokai bersama-sama dengan izin Allah SWT, memberikan kepada kita satu pengetahuan secara umum apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam surah yang hebat ini. Dan semua ayat daripada Al-Quran Karim, semua surah ni hebat-hebat belaka. Tema utama surah ni, tuan-tuan, adalah peringatan kepada kaum musyrikin yang menolak ajakan untuk beriman kepada Allah SWT. Serta kerana itulah surah ini dimulakan dengan pembuktian tentang pastinya berlaku kiamat, melalui penegasan bahawa alam semesta ni tidaklah diciptakan melainkan dengan kebenaran. Syekh Qutb, pengarang yang hebat itu, dalam kitab tafsirnya Fi Ziyalil Quran, berpendapat bahawa surah ni, sebagaimana hal-hal surah Makkiyah yang lain, berbincang mengutarakan tentang persoalan akidah, iaitu keyakinan kepada Allah SWT yang Maha Esa, yang menciptakan, mengendalikan secara mutlak keseluruhan alam ini, keyakinan kepada wahyu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Jadi kepada baginda Nabi SAW diturunkan Al-Quran Karim yang membenarkan kitab-kitab suci. Sebelum itu satu huraian tentang hari kemudian, balasan, ganjaran yang ditetapkan Allah SWT berdasarkan kepada perbuatan seorang dalam kehidupan dunia. Al-Biqai, ulama tafsir yang terkemuka itu, yang menulis satu kitab tafsir namanya Nazmud Durar fi Tanasub Al-Ayat wa Suwar. Beliau juga berpendapat bahawa tujuan surah ni adalah peringatan kepada orang kafir dengan cara membuktikan kebenaran janji Allah SWT yang berkaitan dengan datangnya hari kiamat, yang merupakan satu kewajipan yang mesti berlaku, mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam segala perkara yang berlaku di dunia. Antara lain yang turut dibuktikan dalam ayat ini, kita akan lihat kebenaran ancaman Allah SWT untuk membinasakan golongan yang menentang, dan tiada satu pun yang dapat menghalang kehendak Allah SWT. Jadi inilah yang dibawa oleh surah Al-Ahqaf, yang merujuk kepada bukit-bukit pasir ataupun tumpukan pasir, yang menunjukkan kepada keterangan angin dan cerahnya cuaca, seperti yang pernah berlaku dalam kisah Nabi Hud.
Kerana itu tuan-tuan, surah ni tidak sesuai dinamakan dengan surah Hud, dan tidak wajar pula surah Hud dinamakan surah Al-Ahqaf, kerana perbezaan tujuan pokok huraian kepada kedua-dua surah ini. Walaupun kedua-dua surah ini kita akan lihat berbincang tentang, mengutarakan tentang, menggambarkan tentang perjuangan Nabi Hud AS. Demikianlah lebih kurang huraian dikemukakan oleh Al-Biqai dalam tafsir ini. Pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah ini merupakan surah yang ke-65, turunnya dari sudut urutan surah-surah Al-Quran. Turun selepas surah Al-Jathiyah dan sebelum surah Al-Dhariyat. Ayat-ayatnya berjumlah 34 ataupun 35. Bergantunglah apakah Hamim itu dikira satu ayat yang berdiri sendiri, ataupun bergantung ataupun berkaitan, digabungkan dengan ayat yang kedua menjadi satu ayat, mengikut perbezaan pandangan setengah para ulama. Inilah satu mukadimah yang boleh kita fahami daripada surah Al-Ahqaf. Baik, sama-sama kita melihat ayat-ayat yang awal daripada surah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظيم. Hamim. Diturunkan kitab ini daripada Allah SWT yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan golongan yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka bersyarikat dengan Allah SWT dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai ke hari kiamat, dan mereka lalai daripada memerhatikan doa mereka.